wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran, sebanyak-banyak kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah SWT, pemilik sekian alam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin-muslimat semua. Sangat-sangat kita bersyukur pada Allah SWT. Allah beri kepada kita nikmat yang sangat banyak, masya-Allah, ya. Tak terhitung, tak terkira oleh kita muslimin muslimat semua. Kalau kita nak hitung pun memang tidak mampu, ya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qurannya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu nak menghitungnya, ya. Tak apalah, ya. Apapun, kita jadilah hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala-galanya, ya. Alhamdulillah, Allah beri kita tubuh badan yang sihat, ya. Bukan sekadar jasmani kita sihat, rohani kita juga sihat. Alhamdulillah. Kita bersyukur sangat-sangat pada Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak atas ruang dan peluang yang diberikan pada kita dapat bersama lagi pada pagi ini, ya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Minggu yang saya rasa kita ni bersama dengan keluarga. Hari tak minggu pun dalam keadaan berkurung macam ni sama keluarga juga. Tapi sebahagian daripada kita, anak-anak kita berkuliah online kan. Itulah, saya tengok cucu saya pun duduk buat kuliah online. Kalau hari hari-hari biasa, Isnin sampai Jumaat, ya. Apapun, kita bersyukur, berterima kasih banyak-banyak. Kita sembang santai saja untuk hari ini, hari Ahad ini, ya. Kerana kita berada pada hari Ahad, jadi walaupun tak terasa, tapi sebenarnya dalam fikiran kita hari ini tetap hari Ahad, ya. Jadi kita santai-santai. Ulah duha kita pada pagi ini adalah anjuran muslimat surau kerja raya, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak khususnya kepada Mek Hafsah, Hajah Junaidah awal lagi melaku diri tadi, dan juga dengan Cik Murtada, pihak usia di sana yang bersusah payah setiap minggu beri ruang dan peluang pada kita. Terima kasih daun keladi. Jangan lupa bagilah kami peluang sentiasa, insya-Allah, selagi Allah masih beri kita nyawa bernafas, di atas bumi Allah ini. Alhamdulillah juga kita bersama dengan rakan-rakan FB yang juga ramai pada pagi ini. Alhamdulillah, muslimin muslimat semua, iaitu kalau tak silap saya tengok awal juga tadi, Salina Usman, Salina S double, Gula Kabung, Yanti ada bersama kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia sihat. Saya nampak ada Zaitun Cik Arifin, sebab saya baca yang tu dulu walaupun saya dah tulis, sebab lepas pada ni saya tak nampak dah, sebab bila tab ini dipusing, dia boleh naik 2 orang saja nama, kan, 2 saja. Jadi lepas pada itu tak boleh. Okey, Ustazah, okey, ya, insya-Allah. Okey. Cucuk Dati, insya-Allah saya akan cakap kuat sikitlah, Okey, kita ada Rakiah Abdul Rahman, kita ada Hajah Junaidah bersama kita. Kita ada Liz Daud, kita ada Nurizan Zakaria. InsyaAllah kita ada Masli. Kita ada Juraidah Usman, Kita ada Intan Zurina. Nakal pula. Saya dah lapor diri Ustazah, Kita ada Rustiatimah, Mek Hafsah, Puan Sri, Maznah Mak Desa. Kita ada Masar. Alhamdulillah bersama kita juga pada pagi ini dan hari-hari yang lain. Kita ada Jura Azlin. Okey. Tak pasti lagi lah nama ni. Okey, okey dah clear ke Ti? Saya harap okey lah kot, Tadi perlahan ke macam mana,
Okey, kita ada Salina, kita ada Intan Zurina. Nakal manja Ustazah, bukan manja, bukan nakal manja. Betul, tak apalah. Kita ada Zahrah Haji Leman. Okey, ada siapa lagi ya? Saya tak sebut. Fatimah Muhammad Fatimah Muhammad, betul dah. Dia ada Aznita Saad, Wan Fas pun ada. Tak nak habis sampai ujung, susah. Kita ada Jura Azlin. Susah nanti tergeliat saya punya lidah. Okey, kita ada Maznah Mak Desa. Okey, Salina, nama-nama sahabat syurga Jura Azlin. Ayah, alhamdulillah juga ada bersama kita. Alhamdulillah ya, muslimin muslimat semua ramai-ramai alhamdulillah pada pagi ini. Saya tengok dah bergayut dah kat atas tu ya. Ada yang saya rasa saya kenal walaupun kita tak pernah jumpa, tapi berdasarkan daripada WhatsApp dan juga story itu saya tengok wajah masing-masing ya. Jadi tak apa pun, alhamdulillah kita sangat-sangat berterima kasih, bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah beri kita masa kan lagi kan. Ada orang badan sihat tapi tak ada masa. Ada orang ada masa tapi badan tak sihat. Kita ada semua sekali kan. Badan sihat, masa ada. Alhamdulillah. Kita ada Radia Sharif. Saya tak dengar Ustazah. Itu problem sikit lah agaknya. Saya, saya, sorry. Tak berani juga ni. Sorry sekejap je. Tak masuk ke? Okey. Mungkin ni terbalik ke apa. Ya. Okey, harap-harap tak ada masalah. Sorry. Biasa dah perkara-perkara teknikal macam tu ya. Okey. Dia tak maulah. Okey, boleh tak? Okey tak? Clear tak? Sorry. Saya harap dia tak terbalik lagi dia punya ni. Okey, Siti Zawiyah, ayah, okey tak suara? Becik, okey clear. Mungkin ada yang apa, kita ada Azima, Norizan. Kenapa susah tak dengar Ustazah Rokiah? Ya, ayah kata clear. Okey ya. Agaknya yang ni dia terbalik lah. Sorry ya. Sepatutnya mic ni tidak terbalik. Dia jadi terpusing Allahu Akbar. Mudah-mudahan lah kita betul-betulkan sikit-sikit Kita ada siapa lagi? Jura Masar, okey clear. Siti Zawiyah, harap-harap clear ya. Juridah Usman, Nek pun kurang dengar. Allahu Akbar ya. Macam mana saya kena kuat lagi ke? Boleh? Azimah kata clear. Okeylah, tak apa Saya harap insya-Allah semuanya dapat clear. Siti Zawiyah kata clear, Ipoh jelas. Ui, orang Ipoh hari ni makan apa ya? Okey, alhamdulillah ya. Mama ya, alhamdulillah. Yanti dengar dah. Agaknya bila dia terbalik tu dia lindung Azila Butalib, Balakong jelas. Terima kasih Aznita. Terima kasih banyak ya. Kasih telah memberi laporan yang baik pada saya. Sebab Radiah tak dengar lagi. Orang Rawang, orang Ipoh dah dengar tau. Yanti kata apa tadi sorry. Kita ada Saliah Ahmad naik gambar dia tu. Allahu Akbar Okey. Terima kasih banyak-banyak ya. Alhamdulillah hari ini kita menyambung kuliah kita berkaitan dengan asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, Zaid Akmal. Okey maknanya bila sebut asam garam kita semua faham. Kita pun ada juga asam garam kita dalam rumah tangga kita ya. Tapi asam garam kita memang kadang-kadang tak terikutnya, betul tak? Okey, kita ada Zainul Majid, ayah kuatkan volume handphone. Okey. Macam mana saya nak kuatkan lagi ni? Dia dah kata dah kuat dah. Kita ada Sarina, kita ada Radia. Bolehlah sayang. Zaid Akmal ya. Nak kena kuat lagi. Nur Haima. Itu dah suara saya dah tu yang kuat tu. Ataupun tak payah pakai mic. Tak apalah, kita cuba dulu insya-Allah ya. Saya tak pasti dari segi mic, saya pernah dari segi dia punya volume tu saya nak kuat, dia kata dah habis kuat dah.
Biasalah agaknya bila dah lama-lama tu macam kita jugalah ya, muslimin-muslimat semua. Saya harap insya-Allah ya tidak, ataupun saya rasa saya berada jauh ke, tak apa, saya tak nak pindah-pindah dah muslimin-muslimat semua. Nanti menjadi masalah banyak lagi kepada saya ya. Okey, Zaid Akmal kata sangat clear. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak muslimin-muslimat semua ya. Okey, Nora Anur Omar, Penang clear. Alhamdulillah. Terima kasih. Adalah tu barangkali sikit-sikit dia punya masalah ya. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Hari ini, pagi ini kita membicarakan tentang asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, pada minggu lepas kita dah tengok berkaitan dengan Hafsah pertikai apa yang Nabi kata ya, bukan. Iaitu berkaitan dengan Ummu Salamah mengelak daripada Nabi ya. Kita dah baca hadis yang agak panjang, cuma nak menceritakan pada kita di hari itu tak sempat habis diceritakan kepada kita, iaitu Ibnu, kita ambil makna terjemah dia, itu Ibnu Umar bin Abu Salamah daripada ayahnya, daripada Ummu Salamah, menceritakan bahawa ketika Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah, beliau berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun wali saya yang ada untuk menyaksikan pernikahan ya. Di situ kita semua tahulah setiap pernikahan mesti ada wali ya. Tapi apa kata Nabi? Maka Nabi membalas, memang tidak ada seorang pun wali kamu, baik yang hadir atau tidak, yang akan membencinya pernikahan nanti. Maknanya kalau berlaku dengan pernikahan menggunakan wali hakim contohnya, maka Nabi kata tak apa, tak ada orang benci dengan pernikahan ini ya. Okey, kita ada Syarina Usman Zaidatul Hasnida. Staf kat dapur pun dengar juga. Masya-Allah, saya dengar jelas. Staf kat dapur pun dengar juga. Terima kasih banyak-banyak ya. Mungkin dah okeylah kot insya-Allah ya. Jadi nak ketika hari tu Ummu Salamah berkahwin, lepas pada tu bila Ummu Salamah pun dinikahkan. Wahai Umar, nikahkan Nabi. Maka Nabi pun menikahi beliau. Kemudian Rasulullah bersabda, saya akan beri pada awak sebagaimana apa yang saya beri kepada madu-madu awak, iaitu 2 buah pengisar gandum, sebutir tempayan dan bantal kulit berisi sabut. Itulah dulu kan, mana ada bantal Dunlop dan sebagainya ya. Masya-Allah. Tambah-tambah lagi apa yang dihadapi oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW itu tidak merupakan sebagai satu masalah. Tapi kita ni kalau bantal tak sedap dah tak boleh tidur kan. Tapi itulah, tak ada masalah ya. Okey, Nur Haimah kata internet saya tak okey, putus-putus. Itulah ya, sebab pagi tadi pun saya dengar kuliah Tokku pun macam tu juga. Kejap-kejap duduk diam aja. Lepas tu dah betul balik, kejap-kejap diam balik. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Jauh sebenarnya dah. Jarak kita ni jauh. Jadi macam-macam boleh berlaku di atas udara tu ya. Tapi kita sangat-sangat bersyukurlah muslimin-muslimat semua, kerana walaupun kita jauh, walaupun tak pernah jumpa, walaupun dalam keadaan berkurung ataupun PKP macam ni, kita bersyukur kita juga dapat berkuliah online. Walaupun tidak face to face, tapi dapat jugalah dengar kongsi ilmu-ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadi orang baik kan. Semua orang nak jadi orang baik insya-Allah. Dan orang yang berada di taman-taman syurga adalah merupakan, apa kata Pakku tadi, Tukku ya, iaitu orang-orang yang soleh insya-Allah. Mana orang yang soleh? Orang yang sedaya upaya meletakkan diri dia untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, walaupun sekecil-kecil pun. InsyaAllah muslimin-muslimat semua ya. Saya pun tak dapat dengar habis tadi. Dengar sekejap diam. Apa hal pula? Berpusing lah dia punya tu dah. Allah, butuh lagi. Cari lagi. Buat lagi dah. Dapat lagi. Macam itulah ya. Tak apa. Okey. Harap-harapnya insyaAllah ya. Jadi apa cerita Ummu Salamah ni? Dia kahwin. Selepas dia kahwin, apa cerita? Cerita tentang mas kahwin yang diberi oleh Rasulullah SAW, iaitu dua tempayan iaitu 2 pinggisan gandum, sebutir tempayan dan bantal kulit berisi sabut pada masa itu ya, muslimin muslimat semua. Okey, opah pun ada sama. Alhamdulillah ya. Wan Faiza,
Ya. Selepas itu Rasulullah datang kepadanya untuk menggaulinya. Namun sebaik saja melihat baginda, beliau pun mengambil Zainab, bayi perempuannya, dan meletakkan di pangkuannya. Maka Nabi pun beredar. Ya. Sabar Rasulullah SAW. Ya. Dia tidak akan bersama, melainkan setelah seolah-olah macam ada persetujuan lah dulu daripada pasangan. Ya. Okey, Radiah boleh dengar? Alhamdulillah dah boleh dengar, ada orang rawang. Syukur Kama kata apa? Seronok kisah hari ini. Betul. Alhamdulillah. Hamidah Saad. Ya. Okey. Jadi hadiahnya ataupun hantarannya mas kahwinnya itulah ya. 2 pengisar, 1 tempayan dan satu bantal yang berkulit berisi sabut. Tapi diceritakan bila ya selepas itu Rasulullah datang kepadanya untuk menggaulinya. Namun bila tengok macam tu, Ummu Salamah pun ambil anak dia letak atas riba. Salah faham, maknanya isterinya belum bersedia lagi untuk bersama. Sabarnya Rasulullah SAW ya. Kalau kita mengamuk terus balik, tak datang dah muslimin-muslimat semua ya. Tak apa ya, kita ada Suaidah Amin, Azimah. Alhamdulillah, Azimah ya. Okey. Perkara ini akhirnya diketahui oleh Ammar bin Yasir. Beliau saudara Suswan Ummu Salamah. Ammar datang kepadanya dan berkata, "Di mana budak kecil yang awak sakiti Nabi dengannya?" Lalu beliau mengambil Zainab dan membawanya pergi. Ya, maknanya anak Ummu Salamah bernama Zainab. Bila diketahui oleh adik-beradik susuan kepada Ummu Salamah, iaitu Ammar bin Yasir, bahawasanya bayi ini yang menjadi halangan kepada Rasulullah SAW untuk menggauli isterinya ya. Okey. Kemudian Rasulullah datang lagi menemuinya. Ini kali kedua. Baginda melihat ke seluruh sudut bilik. Baginda bertanya, "Zainab buat apa?" Ummu Salamah pun menjawab, "Tadi Ammar datang, dia ambil dan bawa pergi Zainab." Maka barulah Rasulullah SAW menggauli isterinya. Itu saya kata sangat sabar. Rasulullah tidak pernah memaksa isteri dia. Betul kan? Ya. Betul juga semasa dia kahwin dengan Aisyah pun, Aisyah masih budak sangat lagi. Dia tidak bersama ya muslimin muslimat semua ya. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau orang kita bolehlah berkeadaan macam tu, alhamdulillah, masya-Allah ya. Ada Hamidah Saad. Oh, ada Maznah Awang, Maznah Mazni. Oh, dia bawa apa geng dia? Gayah Mak Ali, Zaliha Zainal ya. Okey, muslimin muslimat semua ya. Kalau kita lah, masyarakat kita dalam keadaan macam tu, mengamuk besar ya muslimin muslimat semua ya. Tapi sabar Rasulullah SAW kerana dia tak nak paksa ya. Hadis yang kedua dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah menceritakan selepas itu Rasulullah SAW menikahi dia. Kemudian Nabi datang pada Ummu Salamah. Hadis yang sama juga ya, makna lebih kurang juga, cuma kadang-kadang perawi hadis tu berbeza muslimin muslimat semua ya. Okey, teks hadis itu berbeza sebab hadis bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada apa-apa ya. Sebab tu bila kita tengok hadis, dia okey, Kam kata, "Ui, kalau orang kita mengamuk besar tu, mula-mula kahwin tengok duduk pegang anak dah, mana tak bersedia ya." Itu keadaan bila kahwin dengan ibu yang ada isteri yang ada anak, tak boleh lagi dah perkara-perkara macam tu ya. Tambah-tambah yang kecil, tentulah dia nak duduk dengan anak, ataupun maybe Ummu Salamah belum bersedia lagi. Ya dah. Dia letakkan anak atas riba supaya Rasulullah faham. Ya. Okey. Jadi cerita hadiah kedua ni kita yang sama. Kemudian Nabi datang kepada Ummu Salamah, namun baginda mendapati beliau sedang menyusui anaknya. Anak kecil lagi ya. Justru baginda beredar. Selepas itu Nabi datang semula dan dua sekali lagi mendapati beliau sedang menyusui. Justru baginda pun beredar. Dalam hadis yang pertama, kali kedua tu dah ya, sebab adik-beradik susuan kepada Ummu Salamah telah ambil anaknya dan pergi menyusu dengan orang lain, muslimin muslimat semua ya. Tetapi hadis yang kedua ini sampai kali ketiga ya. Hal ini sampai kepada Ammar bin Yasir. Lantas baginda pergi berjumpa Ummu Salamah. Beliau berkata, "Engkau duduk di tengah-tengah."
menghalang antara Rasulullah dengan kemahuan baginda. Mana dia kata kepada siapa? Dia kata pada Zainab, engkau duduk tengah-tengah menjadi penghalang, ya. Bawa sini anak itu. Beliau pun mengambilnya dan meminta orang lain yang menyusukannya. Hadis riwayat Ahmad, ya, muslimat semua. Ya Allah, ya. Yalah. Masya-Allah, tabarakallah, ya. Hebat sebenarnya. Ya, sebab yalah, memang tidak ada tandingannya lah. Apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya apa yang ada pada diri Rasulullah itu adalah satu contoh ikutan yang terbaik muslimin-muslimat semua. Jadi harap-harap sangatlah, ya. Okey, apa kata Hamidah Saad tadi? Tak apalah, ya. Apa kata Sarina? Hamidah kata Hamidah Saad, okey, ya. Maknanya dalam apa-apa saja dalam kehidupan Rasulullah, kecil besar pun sangat-sangat menjadi contoh ikutan kepada kita muslimin-muslimat semua, ya. Okey, catatan daripada penulis ini, dia kata hadis ini riwayat anak beranak, maknanya cerita keluarga muslim-muslimat, ya. Umar dan Zainab binti Abu Salamah antara anak tiri Nabi. Umar dan Zainab binti Abu Salamah antara anak tiri Nabi. Betul kan? Umar bukan apa ni? Maksudnya sebab Rasulullah berkahwin dengan Ummu Salamah, ya. Maknanya Zainab binti Abu Salamah, ya. Okey. Nabi beri peluang kepada isteri untuk bersedia dan menyesuaikan diri. Tu. Bagi peluang dulu, ya. Balik rumah dulu, ya. Kalau kita lah balik rumah malam pertama tu, siap bising orang cakap, ya, muslimin-muslimat semua, ya. Okey, saya terbaca satu soalan, ya, di mana pasangan ini berkahwin, ya, tapi rupanya mereka ni tidak pernah bercinta berkahwin, ya. Hanya orang kata apa, paksaan saja, ya. Hanya bukan berkahwin. Tapi sepanjang perkahwinannya mereka tidak pernah bersama. Duduk rumah yang sama tapi tidak pernah menggaulinya, ya. Okey. Dan mereka bercerai. Jadi soalan tu tanya apa yang mereka boleh buat, sebab mahkamah tutup dalam musim sekarang ini, ya. Jadi apa yang dia boleh buat? Apakah mereka ni merupakan sebagai orang asing? Yes, sebab kalau berlaku perceraian dengan isteri tanpa digaulinya sebelum sepas kahwin, lepas tu bercerai tanpa bersetubuh, tak kira lah berapa tahun pun, mereka ini disebut oleh masyarakat kita, masyarakat Melayu, bukan hukum kata, ya, iaitu janda berhias, ya. Yakni mereka ni bila bercerai mereka putus hubungan. Kalau orang yang dah bersetubuh, cerai tolak satu, mereka boleh rujuk balik, ya. Tapi yang kes ni dia tak boleh rujuk balik dan sudah jadi ajnabi. Tapi dalam keadaan perintah berkurung ni, kalau boleh dia balik ke rumah dia tak jauh daripada jarak, dia baliklah. Tapi kalau tidak, terpaksa dia duduk bilik asing-asing. Mereka dia jadi ajnabi. Dari segi auratnya macam aurat ajnabi, ya. Tunggu mahkamah buka, dia kena report. Dia kena buat pengakuan bersumpah yang mereka tidak bersama, ya. Kalau tidak, ya, sebabnya mereka ini tak ada edah, ya. Kalau mereka nak berkahwin terus pun tidak ada masalah. Cuma bila dia buat pengakuan dia sebagai janda berhias, dia kena perakuan bersumpah. Takut pernah bersama tapi cakap tidak, ya. Okey, kita ada edah, kita ada Hamidah Saad. Ramai yang suka pada janda berhias ini, Ustazah. Masya-Allah. Kalau istilah kita janda berhias lah, tapi janda berhias bukan makna janda cantik, janda yang cantik, yang kaya dan sebagainya, tidak. Tapi janda yang tidak pernah disetubuhi, ya. Tu. Dalam bahasa Arab dia tak ada, cuma dia tulis tidak pernah disetubuhi, itu ajalah ayat dia, ya. Okey. Keempat, sungguh Rasulullah manusia yang paling adil. Adil yang dituntut adalah dalam soal pembagian sesuatu yang mampu dibagikan secara saksama. Maknanya hak yang boleh dibahagi. Macam giliran bermalam, yang tu boleh bagi, ya. Okey, saya nampak Sa'adi, saya nampak Ella, ya. Makna giliran yang boleh dibahagi. Malam, ya. Duit boleh bagi sama contohnya, ya. Dari segi rumah, yang ni boleh bagi sama, ya. Tapi kalau yang tak boleh,
contohnya kasih sayang, yang ni tak mampu nak diberi, ya, muslimin muslimat semua. Tapi Allah pesan, jangan kamu condong kepada satu-satu, ya. Jangan condong, jangan bagi nampak lah, ya. Nampak sangat yang dia tu sayang ke hak seorang tu, yang ni sayang ke hak muda, sayang ke hak tua, kan, contohnya. Jadi jangan bagi nampak, ya. Nanti dari segi giliran, yang tu boleh adil. Okey, kita ada Nur Allah, Siti Z Idris, Nur Sila. Kita ada Fatimah Ayub, ya. Kita ada Rani, tak silap saya tadi. Siapa yang cakap tak dengar suara tu? Allahu Akbar. Dari tadi lagi ingat pun saya ada problem. Dah off dan on balik pun sama juga Fatimah cakap. Allahu Akbar. Allah pesan jangan kamu condong kepada satu-satu isteri, ya. Saya tak pastilah sama ada masalah internet ke, atau masalah suara saya, ataupun dari segi dah terbalik semula dah ni. Macam mana saya nak letak kat mana dia, supaya dia tidak menyusahkan kita, ya, sebab dia bergerak, ya, muslimin muslimat semua. Tak cantik ni duduk baiki-baiki benda-benda macam ni, ya. Allahu Akbar, ya. Sorry. Boleh bagi masa kat saya sekejap. Ya, dia punya kertas yang menjadi pengikat dia jatuh. Sorry, ya, tidak manis sebenarnya. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Mudah-mudahan Ella, okey, ya. Saya harap sangat Fatimah Ayub dapat mendengarnya dengan baik. Rani, suara okey, suara Allah, dah separuh masa dah suara tak clear, ya. Mungkin sebab dia tak ada kertas. Selalunya saya masukkan kertas muslim-muslimat semua supaya dia tak bergerak. Ya Allah, sentiasa ada kecacatan, kelemahan, ya. Itulah, ya, kita manusia ni macam itulah, ya. Tak pernah rasa puas hati, ya, dalam memberi kuliah ini, ya. Ada je lah, ya. Tak apalah muslim-muslimat semua. Saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mek kata, Mek punya dah okey. Salina kata, jelas. Alhamdulillah, ya. Tadi Fatimah macam mana, ya? Saya harap okey, insya-Allah, ya, sebab dia punya mic dah tak gerak dah. Okey. Fatimah Ayub kata apa? Gula kabung kata apa? Kajang sangat okey. Jamilah kata tak dengar. Sekat-sekat aja. Allahu Akbar. Muslimat semua. Minta maaf banyak tau Jamilah Putih. Kita ada Azimah. Okey. Dah jelas, Soalan daripada Nur Azimah Safi'i. Dah naik ke atas. Allah, masa Sungai Merab Bangi clear. Okey. Boleh turun balik tak soalan tu tadi? Hajah kata clear. Boleh tak tolong bantu saya, soalan tu boleh naik lagi sekali. Kalau tak panjang, insya-Allah saya boleh baca. Okey, Hajah Junaidah saya clear dari tingkat 8. Hospital mana, Jun? Zaharah Kristal, Kak Seremban jelas. Ya Allah, sorry lah, ya. Setengah jam dah kita ni. Ada lagi yang menjadi masalah tak clear, ya. Tak apa, insya-Allah muslimin muslimat semua, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Saya nak tengok soalan tadi, ya, yang dah naik ke atas, ya. Tak boleh nak diturunkan. Allahu Akbar. Tak apa, ya. Boleh naik ulang-ulang kali, insya-Allah, ya. Zahra, Kak Seremban jelas. Hajah, Hospital Ampang Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Apa ni, Ju? Apa, sabar banyak-banyak. Gula kabung clear sangat sampai dengar orang tumbuk sambal belacan. Orang sebelah, ya. Nur Azmah Syafi'i, kalau dalam iddah aurat suami isteri macam mana Ustazah? Ya, saya dah dapat soalan dia, ya. Kalaulah perceraian tu yang boleh dirujuk, cerai tolak raj'i, cerai tolak 1, cerai tolak 2, yang ni boleh dirujuk, aurat dia macam biasa sajalah. Tak adalah sampai nak kena pakai sarung tangan, nak kena pakai tudung, biasa. Tapi jangan tayang-tayang sampai pakai tuala pula, kan. Jangan, maksud saya macam tu. Tapi kalau sekiranya yang tadi contohnya janda berhias tadi yang tak pernah disubuhi, mereka putus hubungan. Jadi mereka ni dah tak boleh nak rujuk lagi dan mereka nak akad nikah baru kalau nak kahwin, ya. Jadi dalam bab macam ni dia kena duduk, kalau boleh dia pindah rumah, tapi dalam musim PKP ni mungkin rumah yang lelaki tu jauh ke, ataupun memang tak ada rumah yang lain, so duduklah di rumah itu, ya.
tak apa. Tapi bilik lain-lain. Mereka ni macam ajnabi, yakni tak boleh bersentuh, tak boleh nak bergurau-gurau apa semua, dah jadi ajnabi dah. Sebab mereka sudah bercerai, dan janda berhias ini dia tidak ada iddah dan dia boleh berkahwin bila masa kalau dia nak berkahwin, ya. Jadi kalau hak biasa perceraian talak 1, talak 2, so tak apa, masih lagi boleh bebas dari segi aurat. Tetapi saya kata tadi tak boleh lah nak tayang kan, sakit hati hamba Allah tu. Allah pakai ketua Allah pula dah kan. Sedangkan masih dalam keadaan bercerai kan. Okey. Ayah kata alhamdulillah, ya, clear, ya. Saya harap Fatimah Ayub okey, ya. Saya harap sangat, ya. Yang kata tadi tak clear, ya. Okey, muslimin muslimat semua, minta maaf banyak-banyak, khususnya kepada pihak penganjur. Asyik-asyik cerita tak clear aja, ya. Minta maaf banyak-banyak, ya, kesilapan. Okey. Dia kata Intan kata, ustazah, dalam Islam ada tak istilah Cina buta? Tak ada, ya. Tidak ada. Tak ada istilah Cina buta. Dia tak panggil Cina buta. Tapi bila berlaku perceraian yang tolak 3, memang tak boleh nikah. Kita je buat Cina buta tu. Maknanya suruh lelaki kahwin dengan bini kita, lepas tu habis iddah, ya, dia bagi tahu jangan bersama, habis iddah kamu cerai bini. Habis iddah, lepas pada kahwin cerai. Lepas tu isteri beriddah. Iddah pertama yang cerai tolak 3 tu kena beriddah juga, walaupun dah tak boleh kahwin, tak boleh rujuk, dia kena beriddah juga. Habis iddah tu maknanya dia boleh kahwin. Selepas dia kahwin, suami tu atas perintah daripada suami dia yang dulu, so dia pun kahwin dengan lelaki tu. Lepas tu suami suruh cerai, dengan syarat kamu cerai. Pada tu dia habis iddah, dia kahwin balik. Dalam istilah tu dia tak ada, bukan Cina buta, tidak ada Cina buta. Tapi ingat, bila tak berlaku persetubuhan, bercerai dengan suami yang kedua, maka tidak lagi, maksud saya tak layak lagi untuk dia berkahwin semula dengan bekas suami dia yang lama. Ikut hukum. Tapi ikut undang-undang, kalau kata dia dah kahwin, habis iddah, maka kahwinlah. Betul tak? Jadi maksudnya macam itulah, ya, muslimin-muslimat semua. Sebabnya yalah, ada juga tipu-tipu yang seperti itu. Ada orang dia suruh bersama tapi bersyarat, tapi lepas pada ni kamu ceraikan dia, aku nak ambil balik bekas isteri aku, ya. Tu. Jadi ayah kata tidak ada istilah Cina buta dalam Islam, tidak ada, ya. Tapi yang kita duk buat itulah yang dikatakan Cina buta. Apa Nabi kata? Laknatullahu 'alal muhallili wal muhallalah. Allah melaknat ke atas orang yang mengupah Cina buta dan orang yang menjadi Cina buta, ya. Jadi saya harap sangatlah isteri-isteri kalau ada cerai talak 3, tak tunggulah habis iddah dan kahwinlah dengan lelaki lain yang memang bukan atas dasar sebagai yang diupah, ya. Nak kahwinlah, tak ada masalah. Kam kata nipu. Kahwin pun menipu, apa tak lagi dengan hal-hal yang lainnya. Kita ingat bahawasanya Allah tak tahu kan, tapi tak banyak sangat dah saya rasa kes-kes Cina buta sekarang, ya. Saya rasa wallahu a'lam, ya, tapi ada, ya. Tapi ada, ya. Tapi ingat hadis Nabi kata laknatullahu 'alal muhallili wal muhallalah. Jadi Allah melaknat ke atas orang yang jadi Cina buta, yang tukang mengupah Cina buta. Apa makna laknat? Maknanya Allah membenci, Allah menjauhkan diri daripadanya, ya. Apa Fatimah Ayub kata? Okey tak suara Fatimah? Okey tak orang macam mana? Ya. Okey. Jadi sungguh Rasulullah manusia yang paling adil. Adil yang dituntut adalah dalam soal pembahagian sesuatu yang mampu dibahagikan secara sama, ya. Yang mampu. Contohnya dari segi saya kata tadi giliran dan sebagainya. Tapi dari segi kasih sayang memang tak mampulah, ya. Ataupun bila dia pergi di rumah yang seorang lagi dia mesti bersama, rumah seorang lagi dia mesti bersama. Tidak itu, ya. Bukan semestinya macam tu. Dan itu dari segi nafkah batin tak semestinya, ya. Okey. Ammar bin Yasir antara sahabat terawal peluk Islam. Ibunya Sumayyah orang pertama syahid, berikutnya ayahnya Yasir. Masya Allah, muslimat semuanya, semuanya merupakan pahlawan-pahlawan Islam yang mati syahid fi sabilillah. Dan Masya Allah, alhamdulillah,
mereka sedang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah, muslimin muslimat semua ya. Sebab itu orang-orang Palestin mati dia tak kisah. Oh, Fatimah kata slow juga ustazah, masih slow ya. Tapi boleh dengarlah ya. Tak ada masalah. Allah melaknat orang yang melaksanakan Cina buta dan orang yang mengupah Cina buta ya. Itu clear. Harap insya-Allah sahabat-sahabat kita boleh cantikkan sebagai nota. Dan insya-Allah muslimin muslimat semua bila kita sharekan nanti orang lain yang boleh baca. Yang kedua lagi untuk orang-orang yang tidak boleh mendengar ya, dapat baca catatan itu, masya-Allah, alhamdulillah ya. Okey, Eda kata ya boleh dengar. Orang Perlis boleh dengar ya. Okey, boleh dengar tapi tak clear sangat. Allah cienyo ke Fatimah ya. Kan ada masalah line code ya. Okey. Seterusnya asam garam yang ke-20. Tapi siri kita ni baru siri yang ke-15 ya. Okey, Jamilah putih. Okey, Kawan Rujan kata okey Hafsah petikai apa yang Nabi kata. Maknanya dalam Islam ni bukan dipanggil lawan cakap. Kalau kita nak ada perkara yang kita nak cakap, boleh cakap. Kita tengok bagaimana apa yang berlaku di antara Hafsah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jabir bin Abdullah yaqulu akhbaratni ummu mubashirin annaha sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda Hafsah la yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarah ahadul ladzina bay'u tahtiha. Qalat bala ya Rasulullah fantaharaha. Faqalat Hafsah wa in minkum illa wariduha. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad qala Allahu azza wa jalla thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiyya. Ya, ini Al-Quran ya, muslimin muslimat semua dalam surah Maryam ayat 71 ayat 72 ya. Okey. An Jabir ibn Abdullah yaqulu akhbaratni ummi mubashirin annaha sami'tu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda Hafsah la yadkhulun nar insyaallahu min ashabi syajarati ahadul ladzina bay'u tahtaha. Qalat bala ya Rasulullah. Itu kata Hafsah ya. Fantaharaha. Itu kata Rasulullah. Faqalat Hafsah wa in minkum illa wariduha ya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla thumma nunajji alladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Jabir bin Abdullah berkata, Ummu Mubashir menceritakan kepadaku bahawa beliau pernah mendengar Nabi berkata ketika bersama dengan Hafsah, tidak akan masuk neraka insya-Allah seseorang pun daripada ahli pokok yang berbai'ah di bawahnya. Ini cerita ya, iaitu apa yang ini cerita berlaku semasa sebelum terjadinya bai'atul Ridwan. Ini bai'ah Ridwan ya, yang berlaku pada tahun 6 Hijrah ya. Ketika mana Rasulullah SAW bersama rombongannya, lebih kurang ada yang kata 1,600 orang, ada yang kata 1,400 orang bersama. Nak pergi mana? Untuk menunaikan umrah ya. Rasulullah nak pergi menunaikan umrah, dia ditahan oleh kaum Quraisy ya. Dan selepas itu Rasulullah SAW menghantar Uthman bin Affan untuk berbincang dengan orang Quraisy, sebab mereka ni bukan nak pergi perang. Sebab orang Quraisy ni takut. Ramai tentera Islam ni dia takut, dia bimbang sebenarnya ya. Takut dia kena serang ya. Jadi Rasulullah minta Uthman bin Affan supaya pergi cerita sebenarnya tujuan gitu gini ya. Dan selepas itu Nabi mendengar cerita bahawasanya Saidina Uthman dibunuh oleh tentera Quraisy ya. Maka marahlah umat Islam ya. Mereka berazam
mereka kata mereka akan berjuang sampai sampai matilah. Mereka rela berjuang, berperang dengan tentera Quraisy sebab dia buat perangai macam ni. Kita suruh pergi bincang, tiba-tiba bunuh. Tapi selepas itu rupanya bukan. Maknanya Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Mereka bagi balik. Selepas itu berlakulah perjanjian Bai'atul Ridwan. Jadi maknanya semasa sebelum semasa mereka berada di bawah pokok, semasa dalam Bai'atul Ridwan itu perjanjian mereka untuk setia, maka inilah peristiwa ini berlaku, jadi katanya sahabat kata Jabir bin Abdullah, dia pernah bersama dengan Rasulullah SAW, bahawasanya Ummu Mubashir menceritakan bahawa beliau pernah mendengar Nabi berkata ketika bersama Hafsah, yakni tidak akan masuk neraka insya-Allah seorang pun daripada ahli pokok yang berbai'ah di bawahnya. Makna orang yang sama-sama berbai'ah dengan Rasulullah pada hari itu, pada Bai'atul Ridwan itu, maka mereka ini tak akan masuk neraka. Jadi itu kata Rasulullah SAW melalui sabdanya. Lalu Sayyidatina Hafsah berkata, akan masuk juga ke neraka wahai Rasulullah. Qalat Hafsah, wa in minkum illa wariduha. Maknanya Hafsah kata akan masuk juga ke neraka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lantas Nabi memarahi Sayyidatina Hafsah. Lalu Sayyidatina Hafsah membacakan ayat wa in minkum illa wariduha, yakni surah Maryam ayat yang ke-71. Jadi Hafsah dengar macam tu, dia pun kata wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun antara kamu melainkan pasti akan melaluinya neraka. Sebab Hafsah ni adalah di antara penghafaz Al-Quran. Sebab tu dia boleh baca ayat yang menjelaskan bahawasanya walaupun Nabi kata semua akan masuk syurga, tetapi dia baca ayat wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun antara kamu melainkan pasti akan melaluinya, yakni akan melalui titian siratal mustaqim yang berada di antara neraka. Kalau orang masuk syurga, dia lepas. Tidak masuk dia kalau ahli syurga, semasa titian siratal mustaqim dia lepas sampailah kepada syurga. Tapi orang yang ahli neraka akan jatuh semasa titian siratal mustaqim. Rasa kita rasa takutnya muslimin-muslimat semua bila sebut titian siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita terlepas daripada semasa melalui titian siratal mustaqim. Betul tak? Muslimin-muslimat semua. Mudah-mudahan insya-Allah kita ada sabarah Eda bersama dengan kita. Mohon maaf bonda lambat hati. Tak apa Sabariah, tak ada masalah tak ada masalah Okey, muslimin-muslimat semua. Jadi Hafsah ni sebab dia hafaz Quran, Rasulullah tahu, tapi dia bawa ayat tu. Nak ceritanya semua orang akan lalu, ahli syurga pun lalu, ahli neraka apatah lagi. Okey, lama dah Qiyah Cik Nah Daud tak bersama, alhamdulillah. Syukur, terima kasih banyak Suaidah Amin. Qiyah kata Cik Nah ni kata hari tu semua anak-anak dia yang kena yang buat swab test, yang takut bimbang, takut positif, dia kalut beberapa hari, walaupun tidak positif pun nak kena kuarantin juga. Tapi kita ni lama dah kena kuarantin, hampir sebulan dah muslimin-muslimat tak gimana. Betul tak Zainul Majid? Allahu Akbar. Tak apalah, tapi kita bersyukurlah, banyak kita isi manfaatnya. Kadang-kadang tak dan kejap Tuan Guru Said Zainul Ashri, kejap Tukku, kejap Ustazah Allahu Akbar, Ustazah Asma. Lepas pada tu ni 9.30 ni dah lepas dah ni, ramai juga orang yang akan keluar. Sebab ada di antara Syekh Zainul Asri dengan Ustaz Dasuki. Tak apalah muslimin-muslimat semua. Tapi nak ceritanya bukan soal tapi saya nak ceritanya banyaknya majlis ilmu untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung kita muslimin-muslimat semua. Beruntung kita jadi
orang Islam. Ya. Banyak pengisian yang boleh kita dengar ya. InsyaAllah mudah-mudahan ini merupakan di antara amal soleh kita yang mampu kita lakukan muslimin-muslimat semua ya. Mampu ini amal soleh wa amilus solihat muslimin-muslimat semua ya. InsyaAllah. Apatah lagi kalau kita pula share ya. Dalam kita share tu ada seorang yang buat apa yang kita ajar, apa yang dia dengar, maka insya-Allah saya dapat, muslimin-muslimat juga dapat. Inilah sedekahun jariah kita muslimin-muslimat semua kan. Barangkali bukan jariah dari segi harta benda, tapi kita jariah dari segi ilmu, dan insya-Allah bila orang mengamalkannya, maka kita juga akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin-muslimat semua ya. Okey, kita ada masa lagi insya-Allah muslimin-muslimat semua. Jadi cerita tu tadi, bila Hafsah cakap macam tu, kemudian Nabi pula bersabda, selepas itu Allah telah berfirman okey, thumma nunajjiyal ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Ini surah Maryam ayat yang ke-72, riwayat Muslim. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di situ dalam keadaan berlutut. Ya, berita baik kepada Nabi Muhammad SAW bila dalam keadaan macam tu, turunlah ayat Al-Quran menceritakan bahawasanya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di situ ya. Jadi semasa melintasi Siratal Mustaqim nanti, orang-orang yang beriman pada Allah SWT boleh melintasi, insya-Allah berjaya melintasi. Dan berbagai-bagai keadaan kita dengarkan muslimin-muslimat semua, ada orang yang berjalan, yang berlari macam kilat lajunya semasa titian Siratal Mustaqim. Ada orang berlari lajunya ya. Ada orang berjalan kaki. Ada orang mengisut. Ada orang tak lepas masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Penghuni neraka akan mengait-ngait kaki kita ya, supaya jatuh bersama dengan dia di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa kata dia dengar kuliah sambil drive, Sar Rashid. Okey, baik-baik tahu sambil bawa kereta tu, baik-baik pula ya. Jangan terbayang apa-apa pula ya. Okey, Sabariah kata alhamdulillah, terima kasih kepada kekanda. Okey ya, terima kasih. Jadi daripada Jabir, daripada Ummu Mubashir, daripada Hafsah bahawa beliau bersabda, beliau berkata, Nabi bersabda, sungguh saya benar-benar berharap tidak ada seorang pun daripada kalangan orang yang sertai Badar dan Hudaybiyah yang masuk neraka, insya-Allah. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Allah berfirman ya, iaitu wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak seorang pun antara kamu melainkan pasti akan memasukinya. Hal ini bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Lantas baginda bersabda, adakah awak tidak mendengar bahawa dia juga berfirman, thumma dunajjiyal ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya, iaitu kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di situ dalam keadaan berlutut. Surah Maryam ayat 72, riwayat Ibnu Majah ya. Masya-Allah muslimin-muslimat semua ya. Seronok hidup di zaman Rasulullah SAW. Bila ada apa-apa, turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tak apalah ya, kita pun sangat merindui Nabi dan sangat-sangat berharap supaya kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu yang kita harapkan. Okey, kita ada Umi KFH ya. Okey, ada terlepas tu, minta maaf. Fatimah Ayub kata, amin ya Allah, mudah-mudahan ya. Seterusnya catatan penulis ya. Kita baca sikit lagi. Dalam rumah tangga Nabi, Ummul Mukminin berani berbincang balas dengan baginda. Mereka boleh mengutarakan pandangan berbeza dan dengan terbuka. Tengok bagaimana kehidupan, keadaan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh berbincang, tak apa. Boleh bagi pandangan, tidak marah. Tapi kadang-kadang orang kita adalah, bukan semua, tidak semua. Ada yang bila buka mulut saja, kau diam.
Kan? Kau selalu lawan aku cakap. Baru buka mulut nak bagi pandangan, nak cakap apa yang dia cakap tak betul. Contohnya lah, betul tak muslimin muslimat ni? Tapi dia dah cakap, kau diam. Kau memang melawan aku cakap. Tambah lagi kau isteri nusyus. Pula kan? Jadi kita tak berani nak cakap. Padahalnya dalam kehidupan Rasulullah SAW, isteri-isteri, maknanya Ummul Mukminin berani berbincang balas dengan baginda. Mereka boleh mengutarakan pandangan berbeza yang dengan cara yang terbuka. Tak apa, tak ada masalah. Contohnya tadi dia boleh absah mengutarakan apa yang dia faham, kan? Tak ada masalah. Tapi saya katakan tadi, masyarakat kita, orang-orang Malaysia ni antaranya lah. Orang lain saya tak tahu, muslimin muslimat semuanya. Aduan yang saya dapat begitulah. Ustazah, saya kata, cubalah bincang elok-elok. Tak boleh bincang ustazah. Kita buka mulut aja dah marah dah. Kata saya isteri nusyuh dan sebagainya, ya. Dah lah tu keluar bahasa yang macam-macam. Allahu Akbar, ya. Saya kata tak apalah, kalau jenis tak boleh bercakap, buat WhatsApp aja, ya. WhatsApp ni dia baca sekali, dia baca 2 kali, dia baca 3 kali. Mula-mula baca marah. Dia baca yang kedua okey sikit. Mungkin bila baca yang ketiga dia tarik nafas. Mungkin dia rasa pandangan dia tu salah, kan? Tapi kalau kita bercakap pam macam tu, dia pun tak dengar. Dia marah kat kita. Tu saya kata, kalaulah jenis tak boleh kita beri pandangan, walaupun pandangan kita betul, diam saja. Ya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Siapa beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat, maka hendaklah dia bila bercakap, cakap yang baik. Tak ada benda baik, diam, kan? Okey. Apa kata Sa'ri? Okey, clear. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak, ya, atas respon yang diberikan. Maknanya kita dah berada di penghujung, muslimin muslimat semua. Saya rasa ada lagi beberapa nama yang saya tak terbaca. Saya minta maaf banyak-banyak. Suka sebenarnya. Bila saya baca tu saya suka sebab saya rasa macam saya nampak wajah muslimin muslimat yang ada depan saya. Walaupun saya tak kenal pun. Yang kenal lah, ya. Tak ada saya nak nafikan, ya. Tapi yang tak kenal tu saya rasa macam dekat, ya. Dan insya-Allah dalam gurau saya kata semua kita ni berada di hadapan neraka, ya. Umi kata dulu 10 tahun lepas Umi, Allahu Akbar. tak boleh nak baca Umi. Ada juga suami yang zalim dan ustazah jatuh talak guna WhatsApp je. Intan Zurina kata. Ya, boleh jatuh sebenarnya, ya. Cakap yang baik-baik, betul kan? Cakap yang baik. Apa kata Mazna? Sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang cemerlang tiada yang setanding dengannya. Mudah-mudahan, ya, supaya kata apa, ikutlah benda macam tu. Tak boleh ikut sangat. Betul tak? Takkanlah kata tak boleh ikut sangat dah. Benda yang salah tahu je lah. Betul tak Mazna? Tapi itulah, betul lah, akhlak sudah tidak ada tandingan. Nur Azmah kata, setiap hari ada ke kuliah live ni? Ada, insya-Allah. Insya-Allah, ya Nur Azmah. Insya-Allah ada kuliah, ya. Petani ada. Besok ada. Macam tu, ya. Biasa kalau hari-hari pagi saya ambil jam 10, ya. Tapi saya minta puan apa tadi boleh PM kepada Yanti ke, saya masukkan dalam grup kita, mudah-mudahan kita akan beritahu balik. Lain pernah ikuti kursus kekeluargaan dengan ustazah, masya-Allah. Oh, makna pernah kursus kahwin dengan saya dah, masya-Allah. Tu zaman muda-muda lagi kan. Tak apa, tak ada masalah. Betul tak? Apa dia? Siapa Sabariah ke tadi? Ya, Umi KFL kata petang ni pukul 3 insya-Allah. Ya, petang ni saya punya FB saya, ya. Okey, kita tengok sikit lagi. Masih ada masa lagi. Tak apa, ya, sebab tadi kita ambil masa kecemasan, ya, berkaitan isu suara clear tak clear, ya. Okey, Sabarah kata sememangnya Allah Subhanahu Taala nak naikkan darjat seseorang isteri bila diuji dengan macam-macam kerana suami. Bersabar banyak-banyak. Betul Sabariah. Sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang tak mudah orang nak bersabar, ya. Allahu Akbar. Lawan dulu, betul tak? Zahmas, ya. Kita lawan dulu sebab kita nak cakap juga, nak suruh dia dengar, kan? Padahalnya kita tahu perangai suami kita jenis tak boleh nak cakap.
Kalau baru kahwin, Kam kata apa 20 tahun lepas kalau baru kahwin tak tahu perangai dia, okeylah sebab masa bertunang berkasih tak ada tu marah kita nak cakap saya nak cakap apa abang dengar. Bila dah kahwin keluar macam tu. Bila tak tahu dia macam tu, diam saja. Ya. Sekarang ni ada kemudahan WhatsApp, masuk ke dalam WhatsApp. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan dia baca. Kita ni kalau kita baca kan, kita baca mula-mula marah beliak mata bila kita komplain dia okey. Lepas pada tu dia bila baca kali yang kedua dia rasa macam tertanya-tanya lagi dah. Baca yang ketiga dia dah rasa mudah-mudahan saya pernah cerita pengalaman hidup saya lah dengan arwah suami. Asam garam ada juga masalah walaupun sangat-sangat simple Jadi kalau apa perkara yang saya tak puas hati dengan arwah, saya jarang bercakap sebab saya hanya mendengar. Dia tak marah pun, tapi saya pun tak. Yalah sebab rasa apa yang dia tegur tu memang betul. Dia tegur saya tu memang betul lah perangai saya yang tak elok kan. Saya tak jawab dah. Tapi ada juga kadang-kadang tu saya akan tulis surat. Zaman dulu kan mana ada handphone boleh mesej, boleh WhatsApp, tak ada. Saya akan tulis surat. Bagi kat lipat surat bawa dalam batik poket baju dia, cakap kat dia ada surat. Dia pun surat apa? Tak apalah. Jadi maknanya akan dia baca surat. Balik nanti kalau ada benda salah, dia rasa dia bersalah, dia akan minta maaf. Kalau rasa salah faham saya, dia akan perbetulkan. Kita ni kan banyak salah faham. Tak? Maksud dia macam tu, kita rasa dia marah kita padahalnya dia tak marah pun. Dia cakap betul kan? Kata apa? Ayah kata bonda sedangkan lidah lagi terigih. Macam sama je. Hamidah kata bukan mudah untuk bersabar ni. Kita kena kuat. Betul, kena bermujahadah. Memang pun dah lama baru boleh sabar. Dah lama baru boleh diam, kan? Tapi tak apa. Janji Apa kata masak? Kalau baru kahwin, kentut pun wangi ya Ustazah. Memang betul. Allahu Akbar. Bila dah lama tu, marah pula dah. Allahu Akbar. Okey. Siapa dah kata? Jika api tengah marak, jangan dicurahkan minyak. Sangat-sangat betul. Mudah-mudahan. Itulah saya kata, baru-baru kita memang tak faham perangai dia. Tapi bila dah lama kita mula memahami, insya-Allah tahu passion dia macam tu, kitalah yang kena sabar. Jangan suruh dia yang bersabar. Mahu dia tak mahu kan? Kitalah yang kena bersabar. Pujuk hati. Kita kena bermujahadah, aku kena diam. Walaupun dia cakap salah, aku kena diam. Nanti ada masanya aku akan aku akan beritahu sebab dia dah sejuk, bolehlah beritahu dah. Kam kata Jul alungku kentut memang busuk lah. Okey, kita habiskan okey, jadi mereka boleh mengutarakan pandangan. Pendapat Sayyidatina Hafsah ada benarnya kerana kalimah wariduha dalam ayat tersebut mencakupi maksud masuk ke neraka. Bagaimanapun maksud hakiki dalam ayat ini ialah melalui atau melintasinya sahaja, iaitu ketika meniti sirat. Setiap ahli syurga pun akan melintasinya dan lepas. Manakala ahli neraka akan melintasinya dan terjatuh. Ya Allah ya Tuhanku, bawalah kami bersama supaya dapat melintasi setiap siratal mustaqim. Kami tidak sanggup, hai Allah, andainya kami jatuh ke dalam neraka-Mu ya Allah Mudah-mudahan muslimin-muslimat semua Rasulullah memarahi Hafsah di sini adalah sebagai reaksi tidak setuju, spontan, biasa berlaku. Bukannya marah sungguh-sungguh maknanya tidak marah cuma dia hanya beritahu kan macam tu saja jadi dalam dialog dia tu Rasulullah cakap apa? Kita tengok balik fantaharaha. Hafsah kata wa in minkum illa wariduha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qala Allahu azza wa jalla thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyya. Yang keempat, Sayyidatina Hafsah seorang hafiz Al-Quran. Pada zaman khilafah Umar,
kepada beliau lah diamanahkan mashaf induk Al-Quran yang menjadi rujukan umat. Ya, insya-Allah hebatnya ya muslimin muslimat semua ya. Maknanya zaman Khalifah Umar kepada beliau diamanahkan mashaf induk di Al-Quran yang menjadi rujukan umat. Ya, maknanya masa tu Quran tidak ada dalam bentuk mashaf semasa zaman Rasulullah SAW. Ya, masih dalam bentuk berada di pelepah-pelepah tamar ya. Daripada kulit-kulit kambing dan sebagainya. Masa tu ya, tak ada lagi. Tapi mula penulisan di zaman Saidina Umar ya. Maknanya Al-Quran ini mesti ditulis dan disusun supaya tidak akan berlaku kehilangan ya. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada isteri-isteri Nabi yang telah menjaga Al-Quran, telah menyusun Al-Quran, telah menjaga sungguh-sungguhnya dengan baik sampailah kepada kita hari ini ya, dalam bentuk yang sangat sempurna. Tapi kadang-kadang malas lagi untuk kita nak menjenguknya ya. Ya Allah, kena berjihad fi sabilillah untuk baca Al-Quran. InsyaAllah kita ambil Al-Quran, untuk baca Al-Quran. Itu adalah nikmat anugerah yang paling banyak, yang paling baik datang daripada Allah SWT, supaya kita ini jadi orang baik. Berniatlah, berusahalah sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang baik. Walaupun sikit benda baik kita buat, insya-Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tak ada masalah muslimin muslimat semua. Kecil pun perkara baik, insya-Allah pasti ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena berniat, aku nak jadi orang baik supaya aku menjadi ahli syurga. Aku nak mengikut para ulama, bagaimana keadaan dan akhlak mereka, walaupun tak sampailah akhlak kita sebagaimana ulama, apatah lagi Rasulullah SAW, tapi kita berikhtiar, kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Betul tak muslimin muslimat semua ya? Kita nak jadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang yang soleh. Apa kata Tok Ku tadi? Iaitu kita kenalah ya, cari ilmu. Belajar itu juga adalah amal salihah. Buat benda baik ya. Sikit pun tak apa. Kita sharekan pada orang lain juga. Itu juga adalah wa amilus salihat yang Allah sebut, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Mudah-mudahan insya-Allah ya, kita buatlah apa cara biar kita buat benda baik, insya-Allah. Saya kata saya nak jadi orang baik. So bila kita kata kita nak jadi orang baik, orang yang soleh, apa kita kena buat? Jadi kita buat insya-Allah. Tak dapat hari kita buat besok. Tak dapat buat besok kita buat lusa. Kita bercuba insya-Allah. Doa pada Allah SWT, ya Allah, aku nak jadi orang baik ya Allah. Aku nak menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Aku nak jadi orang yang salih ya Allah ya. Bimbinglah aku ya Allah. Pimpinlah aku ya Allah. Semoga aku ini menjadi orang yang baik ya Allah, yang akan mendapat ganjaran syurga daripada-Mu ya Allah. Kita doa pada Allah. Ikhtiar kita Okey, jadi diberitahu Saidina Hafsah ini adalah seorang hafiz Al-Quran pada zaman khilafah Umar. Kepada beliau diamanahkan mushaf induk Al-Quran yang menjadi rujukan umat. Kalau tidak, tak sampailah kat kita sebagaimana ada pada hari ini, yang sungguh cantik, yang sangat indah, tersusun, Masya Allah, dengan barisnya sekali. Kita dulu tak ada baris, tahu tak, baca Quran. Bayang kita kalau tak ada baris, lintang pukang lah, ya Allah dah. Allahu Akbar. Semuanya itu ada atas kehendak Allah. Allah yang bantu kita, Allah yang pimpin kita ya sebenarnya, untuk kita belajar Al-Quran, untuk kita baca Al-Quran, lebih-lebih lagi kita menghayatinya. Masya Allah, mudah-mudahan Al-Quran itu sebati dengan diri kita. Betul tak muslimin muslimat? InsyaAllah ya. Ummu Mubashir, isteri kepada anak angkat kesayangan Nabi, iaitu Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah ya. Ni kepada Zaid ni dulu dia pernah berkahwin dengan Zainab, sebab tu dia kata anak tiri kepada Zaid bin Harithah ni kahwin dengan Zainab. Tapi orang menggelarkan Zaid ni adalah anak angkat Rasulullah SAW. Dia orang bingkan Abdullah ya. Sebab itu turunnya ayat supaya bila Zaid telah menceraikan isterinya, maka Rasulullah berkahwin dengan Zainab, nak menghapuskan pandangan orang jahiliah dulu bahawasanya bila dah jadi anak angkat tak boleh kahwin dah dengan isteri anak angkat itu.
Ya, sebab dah ambil anak angkat Harith Zaid tu. Itu. Tapi kita ni dalam masyarakat kita, ya, bila ambil anak angkat dululah bin kan nama suami kita kan. Lepas tu masa nak kahwin tak mengaku juga lagi. Pula jadi wali pula dah. Ya Allah, ya. Allahu akbar. Mudah-mudahan perkara macam ni tidak berlaku. Kita semua dah ada ilmu, bukan jahil macam dulu kan. Okey. Apa kata Hajah Hana ni? Insya-Allah. Masa kata apa tadi saya tak nampak Hamidah kata Zaid adalah anak angkat Rasulullah SAW. Anak angkat. Tapi masyarakat Iraq panggil Zaid bin Muhammad. Padahalnya Zaid bin Harisah. Dan bila dia ceraikan isteri dia, maka Rasulullah ambil anak angkat, isteri anak angkat dia, ambil jadikan sebagai isteri. Maknanya kata apa? Dia telah buang pandangan masyarakat jahiliah bahawasanya tak boleh kahwin dah bila dia jadi anak angkat. Isteri anak angkat sudah jadi seolah-olah macam menantu haram muabad kan. Itu ya. Itu dalam cerita bab kahwin lah ya. Okey, muslimin-muslimat semua. Jadi saya rasa kita berhenti setakat itulah. 5 minit tadi kita ambil masa sebagai masa kecemasan gantian sebab asyik betulkan ni. Tak asyik tanya jelas tak jelas ya. Tak apalah muslimin-muslimat semua, insya-Allah minggu depan hari Ahad jam yang sama, jam 10 pagi kalau saya panjang umur, kita boleh bersama-sama lagi dalam topik ini ya, insya-Allah ya. Okey, Eda kata alhamdulillah banyak ilmu dapat pagi ini. Jazakillah Bunda atas perkongsian ilmu. Terima kasih banyak-banyak. Zaliha Zainab Ustazah berkongsi lagi dengan tak tempat habis, tak dapat baca tak apa. InsyaAllah 2-3 bulan Nabi merajuk dengan Zainab. Kita dengar pula ya. InsyaAllah. Bagi yang ada buku, boleh baca, tak ada masalah. Okey, Masli Amira. Terima kasih Bunda. Ayah kata terima kasih. Hamidah kata alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Nurizan. Alhamdulillah. Jamilah Putih. Terima kasih Ustazah. Salmah Anan. Tadi tak terbaca. Intan Zurina. Terima kasih. Sabar ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Jurida, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya pun ucap terima kasih banyak-banyak. Mek kata alhamdulillah Ustazah, terima kasih. Daun Keladi. Aznita kata alhamdulillah, syukur, terima kasih Ustazah, sama-sama ya. Alhamdulillah, terima kasih muslimin-muslimat semua dapat bersama lebih kurang 1 jam dalam kuliah Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Daun Keladi juga kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan saya daripada awal tadi ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Jangan lupa petang ni kita berjumpa lagi dah jam 3 petang ya. Iaitu kita pergi kepada Matang Pagar pula ya. Ada kursi di sana ya. Kita ni berjalan merata ya. Alhamdulillah. Apa kata Nur Azma? Alhamdulillah ya. Ucap alhamdulillah tu aja. Okey, muslimin-muslimat semua, terima kasih pada semua-semua yang telah bersama. Maka insya-Allah kita bertemu lagi pada petang nanti. Dan topik asam garam ini mingguan hari Ahad depan kita berjumpa lagi insya-Allah ya. Jangan lupa petang ada kuliah lagi. Terima kasih salah silap saya, kekurangan kelemahan dalam pertama di dekat awal tadi. Saya minta maaf banyak-banyak khususnya kepada pihak SKR Encik Murtaza ya. Ada je Ustazah ni masalah je ya. Minta maaf banyak-banyak ya. Siapa kata sayang Bonda tu? Terima kasih banyak-banyak. Ramai orang sayang saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, muslimin-muslimat semua. Akhir kata sekali lagi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.